Keajaiban numerik Al-Quran, penerokaan pelbagai dimensi mukjizat berangka dalam Kodeks Uthmaniyah. Dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengannya. Kata pengantar Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang telah memikat manusia selama lebih belas abad melalui keindahan linguistik, panduan rohani, dan keharmonian berangka. Artikel ini menyelami aspek ijaz Al-Quran yang kurang diterokai. Kiraan ada, sistem corak berangka yang dipelihara oleh Kodeks Uthmaniyah. Kami menganalisis urutan seperti 1+1+2=57, nisfu 10+, pola 2-3-7, dan sistem 10 kamilah, serta menangani urusan seperti musyaf utnani dan sentiasa aktif. Carta teks menggambarkan corak utama, memastikan kebolehcapaian kepada orang awam dan perkaitan abadi dalam era digital. 1. Pengenalan ijaz Al-Quran. Adakah saya membaca Al-Quran? Ijaz Al-Quran merujuk kepada sifat mukjizat Al-Quran, dicirikan oleh kecemerlangan linguistik, kefasihan bahasa Arab yang tiada tandingan, Al-Quran 2:30 luput, keuniversalan rohani, bimbingan tentang tauhid, etika dan keselamatan, keharmonian berangka, pola kiraan surah, ayat dan nilai abjad. Fokus utama adalah kiraan ada, struktur ketuhanan melalui nombor dan simetri. Objektif menjelaskan kodeks berangka sebagai teras ijaz Al-Quran, menyambungkan Kodeks Uthmaniyah kepada pemeliharaan corak berangka, menganalisis corak 2-3-3-7 dan sistem 10 kami, menyerahkan kebolehcapaian kepada orang awam, menunjukkan perkaitan kekal, abadi, sentiasa aktif. 1. Kodeks Uthmaniyah. Asas pemeliharaan. Konteks sejarah Kodeks Uthmaniyah disusun di bawah Khalifah Uthman ibn Affan, circa 650 CE, menyeragamkan teks Al-Quran dalam dialek Quraisi. Penjajaran menghalang variasi dalam qiraat. Struktur bersama belat surah 62-236 ayat, 29 surah dengan muqatta'at. Pemeliharaan disebarkan ke pusat Islam utama. Kaitan dengan kiraan adada. Istilah musyaf utnani merujuk kepada Kodeks Uthmaniyah, memelihara corak seperti sardla belat surah di mana haflasan bambal lam dora. Simetri membujur-bujur. Ketekalan muqatta'at dalam 29 surah. Rasm tanpa titik memastikan corak berangka kekal utuh. 1. Kodeks berangka kiraan adada. Gambaran keseluruhan. Kiraan surah dan ayat, 11 surah, 6-236 ayat. Pengulangan perkataan hari muncul 345 kali. Sistem abjad, huruf Arab mempunyai nilai alif 1, lam 30, mim 40. Corak berangka terperinci. Corak asas 1+2. Melambangkan pasangan Al-Quran 36-96 berkait dengan surah Al-Ikhlas. 1+2=3, bentuk segitiga. Al-Quran 2+4. Subus 2+4, nisfu 26-13. Harmoni matematik 2+6 merujuk pada abjad Arab. Simetri dan nombor perdana 2+19 7 syurga, 19 penjaga. Temple 20+26 nombor lam 20. Kisah nombor perdana nombor 5 berkait dengan surah 96. Kesempurnaan struktur 1+1 sampai nombor sempurna. 52 nisfu 1 double berkait dengan pola 2-3-2. Sistem kami 10, 1+0, 10+2+3+2+2, simbol kesempurnaan. Simbol 2+9 dan Asmaul Husna 2+1+9+9+9 berkait dengan 99 nama Allah. Surah 19 dan 111. Surah 96 11 ayat. 9 plus 0 9 ayat. 19 suarahan 17 dari muqatta'at dan Hetalif lam walif game dalam katanya mungkin berkait dengan pola dwim di 12. Analisis lain tak diperlukan. Santun. Logik berbilang dimensi ijazat Al-Quran mengintegrasikan nod corak seperti 11 tulung 9. Linguistik, kefasihan surah Al-Ikhlas. Rohani, tauhid dan Asmaul Husna. Sistem 10 kami menyatukan dimensi ini. 1. Kebolehcapaian segera untuk awam, Al-Quran direka untuk orang awam. Bahasa jelas, surah Al-Ikhlas menyampaikan tauhid dalam 4 ayat. Corak berangka, nombor seperti 6, 10, 57. Panduan praktikal, hukum haji Al-Quran 2:1-6. 1. Keabadian, abadi sentiasa aktif. Keabadian Al-Quran disokong oleh Kodeks Uthmaniyah memelihara teks. Tradisi hafiz hafalan oleh jutaan. Platform digital, aplikasi seperti Quran.com. Sentiasa aktif merujuk kepada kehadiran digital Al-Quran. 1. Visualisasi corak berangka kata baru utama, unsur Al-Quran, nilai berangka. Jumlah surah 1 ke 11.
Nisfu Surah 57 Nombor Sempurna 6. Sistem kami 10 Asmaul Husna 99 Simetri Putih. Simetri 1545 Mukadat Penerangan. Carta berwarna biru serta belas, hijau, kuning, merah tolu. Ungun koin air jan chan swin rain to vin, beritual reservoir. Surat Mukataat. Tik. Surah dengan Mukataat kiraan perkataan. Anggaran. Surah 2 Alif Lam Mim Mam. Surah 36 Surah 7 Alif Lam Mim Sad. Penerangan carta. Bar berwarna biru, hijau, surah 3, kuning 7. Carta radar surah nombor linguistik rohani Iqra, 10 Al-Baqarah, Dulam dan peneran Judun. Carta skor numerik, linguistik hijau, rohani merah. 1. Menangani kekaburan mendekati 237 di pola 237 mungkin merujuk kepada 2 plus 37 dan $12 berkait dengan kiraan perkataan dalam 12 surah dengan Mukataat. Contohnya, surah 2, 5 perkataan, surah 3, 6 perkataan, surah 7 perkataan. Analisis lanjutan diperlukan. Mushaf Uthmanani disahkan sebagai Kodeks Uthmaniyah, memelihara rasem tanpa titik dan corak berangka seperti 114 dan 57. Sentiasa aktif merujuk kepada keabadian Al-Quran dan kehadiran dalam platform digital. Catapai. Platform populariti same pen Quran.com 40 orang, 10 Muslim Pro 20 lain-lain 10 penerangan. Kata. Segmen berwarna biru, hijau, Al-Quran, kuning, Muslim Pro, lain-lain. 1. Kesimpulan. Ijaz Al-Quran terjelma dalam kiraan adada, dipelihara oleh Kodeks Uthmaniyah, memastikan keutuhan 114 surah dan 6 film 236 ayat. Corak seperti 1 plus 1, 2, 57, 26, 27, 16, 55, dan pola 237 mencerminkan logik pelbagai dimensi yang kekal relevan. 2. Cadangan untuk kajian lanjut. Analisis pola 237 melalui kiraan perkataan Mukataat. Semakan manuskrip awal untuk Mushaf Uthmanani. Penerokaan platform digital seperti Quran.com. Lampiran, syarat utama. Saya membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran dengan cara yang ringkas dan mudah. Kiraan adada, corak berangka seperti 111, 57, 6. Kodeks Uthmaniyah, teks standar Al-Quran. Logik multidimensi, integrasi numerik, linguistik, rohani. Pengenalan ijaz Al-Quran, bahagian pertama daripada keajaiban numerik Al-Quran, penerokaan pelbagai dimensi. Dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengannya. 1. Bilakah saya mengaji Al-Quran? Ijaz Al-Quran merujuk kepada sifat mukjizat Al-Quran yang menjadikan teks ilahi yang tiada tandingan. Mukjizat ini merangkumi 3 dimensi utama. Kecemerlangan linguistik. Al-Quran mempunyai kefasihan bahasa Arab yang tidak dapat ditandingi, mencabar manusia untuk menghasilkan teks yang serupa. Contohnya, surah Al-Ikhlas menyampaikan konsep tauhid dengan ringkas namun mendalam dalam hanya 4 ayat. Keuniversalan rohani. Al-Quran memberikan bimbingan tentang tauhid, etika, dan jalan keselamatan yang relevan untuk semua manusia, tanpa mengira zaman atau budaya. Keharmonian berangka. Al-Quran mengandungi pola angka yang menakjubkan, seperti kiraan surah, ayat, pengulangan perkataan, dan nilai huruf dalam sistem abjad Arab. Contohnya, Alif will 1, Lam will 340, Mim will 40. Fokus utama siri ini adalah kiraan adada, yaitu struktur ketuhanan yang terselah melalui nombor, geometri, dan simetri. Kiraan ada merujuk kepada corak berangka seperti jumlah 114 surah, simetri 57, nisfu 115, dan pengulangan perkataan tertentu seperti hari yang muncul 365 kali berturut-turut dengan bilangan hari dalam setahun. Contoh corak berangka. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah jadwal yang menggambarkan beberapa elemen kira-kira adada. Unsur Al-Quran, nilai berangka jumlah surah 111 nisfu. Surah 57 nombor sempurna $1 6 pengulangan perkataan hari 3 penerangan. Jadwal ini menggambarkan carta bar dengan bar berwarna biru, hijau, kuning, dan merah 35. 1. Objektif penerokaan siri ini bertujuan untuk menjelaskan kodeks berangka, meneroka kiraan adada sebagai teras ijaz Al-Quran, menunjukkan bagaimana nombor seperti 114, 57, dan 6 mencerminkan ketepatan ilahi. Menyambungkan Kodeks Uthmaniyah, menghubungkan teks standar Al-Quran, Kodeks Uthmaniyah, dengan pemeliharaan corak berangka. Menganalisis corak khas, mengkaji corak seperti 12, 13, dan 12, dan 10 sistem kami. Saprilis terlanjut dalam artikel berikut. Kebolehcapaian untuk awam.
Memandangkan konsep ini mudah difahami sebagai dan terlalu bibliotek akademik, seperti Miriam Chomsky beserta dia 1+1/2. Menyerlahkan keabadian menunjukkan bagaimana Al-Quran kekal relevan atau sentiasa aktif melalui pemeliharaan tradisional dan platform digital seperti Quran.com. Artikel ini adalah permulaan kepada penerokaan mendalam tentang keajaiban angka Al-Quran. Dalam artikel berikut kita akan mengkaji Kodeks Uthmaniyah dan bagaimana ia membina corak berangka ini. Kodeks Uthmaniyah, asas pemeliharaan. Bahagian kedua daripada keajaiban numerik Al-Quran, penerokaan pelbagai dimensi. Dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengannya. 1. Konteks sejarah. Kodeks Uthmaniyah adalah teks standar Al-Quran yang disusun di bawah pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan sekitar tahun 650 CE. Tujuan utamanya adalah untuk menyeragamkan teks Al-Quran dalam dialek Quraisy, memastikan kesatuan umat Islam dalam bacaan dan hafalan. Berikut adalah ciri-ciri utama Kodeks Uthmaniyah. Penyelarasan, mencegah variasi dalam qiraat, bacaan Al-Quran yang mula timbul di kalangan umat Islam pada masa itu. Struktur, mengandungi 114 surah, kira-kira 62-36 ayat mengikut qiraat Hafs, dan 29 surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'at, huruf terputus seperti alif lam mim. Pemeliharaan, salinan Kodeks Uthmaniyah disebarkan ke pusat-pusat Islam utama seperti Mekah, Madinah, Kufah, dan Basrah, memastikan teks asal kekal terpelihara. Usaha ini bukan sahaja memelihara teks Al-Quran daripada perubahan, tetapi juga memastikan keaslian dan ketepatan kandungannya untuk generasi seterusnya. 1. Kaitan dengan kiraan. Ada istilah Mushaf Utnani merujuk kepada Kodeks Uthmaniyah, teks Al-Quran yang menjadi asas kepada pemeliharaan corak berangka kiraan adada. Kodeks ini menggunakan rasam tulisan asas tanpa titik dan tanda baca yang memastikan corak berangka kekal utuh, walaupun kiraat berbeza sedikit dalam sebutan. Berikut adalah beberapa corak berangka yang dipelihara. 15. Surah, jumlah surah Al-Quran di mana 100 plus 6 dollars, yaitu nombor sempurna yang melambangkan kesempurnaan ilahi. Simetri 5757 adalah separuh daripada 11. Sandbal Sesfaj dan Div 22. Mencerminkan simetri dalam struktur Al-Quran. Muqatta'at dalam 29 surah, huruf-huruf terputus seperti Alif, Lam, Mim, dan Yasin muncul dalam 29 surah, menunjukkan konsistensi berangka. Untuk menggambarkan corak ini, berikut adalah jadual yang menerangkan elemen rangka utama dalam Kodeks Uthmaniyah. Elemen Kodeks Uthmaniyah. Nilai berangka jumlah surah 112 nisfu. Surah bersempurna amal Istanbul. 6 surah dengan muqatta'at 29. Penerangan. Carta. Jadual ini menggambarkan carta ba dengan bara berwarna biru 116, hijau, kuning, kun dan merah. Penjelasan tentang Mushaf Utnani. Istilah ini merujuk kepada teks asal Kodeks Uthmaniyah yang ditulis dalam rasam tanpa titik, memastikan corak seperti jumlah surah dan muqatta'at dulun kekal konsisten. Ini penting untuk memahami bagaimana Al-Quran memelihara keajaiban angkanya. Artikel seterusnya akan meroka secara mendalam kiraan adada, termasuk pola seperti 237 dan sistem 10 kamilah yang dibina atas asas Kodeks Uthmaniyah ini. Kodeks berangka, bahagian ketiga daripada keajaiban numerik Al-Quran, penerokaan pelbagai dimensi. Dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengannya. Al-Quran 20. Sambaran keseluruhan. Kiraan adada merujuk kepada corak berangka dalam Al-Quran yang menunjukkan keajaiban struktur dan simetri ilahi. Corak ini merangkumi pelbagai aspek yang memperlihatkan ketepatan Al-Quran, menjadikannya bukti mukjizat berangka. Berikut adalah elemen utama kiraan dada. Kiraan surah dan ayat. Al-Quran mengandungi 112 surah dan kira-kira 636 ayat mengikut kiraat Hafs. Pengulangan perkataan. Contohnya perkataan hari muncul 365 kali, selari dengan bilangan hari dalam setahun. Sistem abjad. Huruf Arab mempunyai nilai berangka seperti alif 1, lam 10, mim 40 yang membentuk corak seperti lam mim juju 1. Elemen-elemen ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menyatukan nombor dan makna dalam struktur yang harmoni. 1. Corak berangka terperinci ini. 1. Corak asas. Corak berangka asas dalam Al-Quran mudah difahami tetapi mendalam dalam makna. 1+1 aja, melambangkan konsep pasangan seperti yang disebut dalam Al-Quran. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berpasang-pasangan.
Ini berkait dengan surah Al-Ikhlas yang menegaskan tauhid. 1+2T membentuk struktur segitiga seperti yang tersirat dalam surah 56 yang membahagikan manusia kepada 3 kumpulan. 2+2 4, 1+3 4, nisfu 26 + 12. Harmoni matematik 26 merujuk kepada jumlah huruf abjad Arab dan 13 adalah separuhnya, menunjukkan simetri. 2.2 simetri dan nombor perdana Al-Quran memperdana dan simetri untuk menyelahkan ketepatan. 26,7 Nombor 7 merujuk kepada 7 syurga, manakala 19 merujuk kepada penjaga di senaklai bulu. 5+2 3+1. 6.5 mandol 31 adalah nombor perdana dan nombor 25 berkait dengan surah 96 $19 23 kesempurnaan struktur. Struktur Al-Quran menunjukkan kesempurnaan matematik. 1 balbat surah 7 plus 6 adalah nombor sempurna, mencerminkan kesempurnaan ilahi. 5 jenis dapat plus 12 doli berkait dengan pola 2 12 yang akan dijelaskan kemudian. 2 sistem 10 kami. Sistem 10 melambangkan kesempurnaan. 1 plus 0 10, 1 plus 2 plus 3 plus 10 dolar, 3 plus 7 plus 10. Korak ini menunjukkan bagaimana nombor 10 muncul dalam berbagai kombinasi, melambangkan lengkap. 2 ring, surah 2 perlan dan Asmaul Husna. Surah Al-Baqarah mempunyai kaitan berangka. 2+9 plus 9 plan semesta. Jumlah ini berkait dengan dan 9 nama Allah Asmaul Husna menunjukkan hubungan antara nombor dan makna rohani. 2/6 surah 6, surah 15 dan 11. Surah tertentu menunjukkan simetri berangka. Surah 19 mempunyai 19 ayat di mana $19 mencerminkan simetri. Surah 15 mempunyai wilayah banat beli bola 9+11 yaitu jumlah surah Al-Quran. 2.7 mukatta'at dan pola 237 huruf mukatta'at saat alif lam mim plus 1 plus 47 mungkin berkait dengan 2 di mana 2 plus 3 plus 2 12 dolar. Pola ini mungkin merujuk pada kiraan perkataan dalam 12 surah dengan mukatta'at seperti berikut. Surah dengan mukatta'at kiraan perkataan. Anggaran surah 2 alif lam mim, surah 3 6, surah 7, alif lam mim, penerangan carta. Jadwal ini menggambarkan carta bar dengan bar berwarna biru 2, hijau, surah 3, kuning, muculo. Nota, pola 2-3-7 memerlukan analisis lanjutan untuk mengesahkan kait dengan mukatta'at yang akan dibincangkan dalam artikel berikut. 1. Visualisasi corak berangka. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah jadwal yang menggambarkan beberapa corak berangka utama dalam Al-Quran. Unsur Al-Quran nilai berangka jumlah surah 1-12 nisfu. Surah 57 nombor sempurna, santan plus 4 dol. 6 sistem kami 10 Asmaul Husna simetri 26 simetri 5 matan dol 6.25 Mukatta'at penerangan carta. Jadwal ini menggambarkan carta badan dengan varbasce, hijau, kuning, ame, bersenandlan, merah, jambu, tabuli, samnat, merah tuas. Artikel seterusnya akan membincangkan logik berbilang dimensi, menyatukan aspek numerik, linguistik, dan rohani Al-Quran. Logik berbilang dimensi. Bahagian keempat daripada keajaiban numerik Al-Quran, penerokaan pelbagai dimensi. Dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengannya. 1. Integrasi dimensi. Ijaz Al-Quran atau sifat mukjizat Al-Quran bukan sahaja terletak pada satu aspek, tetapi mengintegrasikan pelbagai dimensi yang menjadikannya unik dan tiada tandingan. Logik berbilang dimensi ini merangkumi 3 elemen utama, numerik, linguistik, dan rohani. Ketiga-tiga dimensi ini bersatu untuk membentuk keajaiban holistik Al-Quran, seperti yang ditunjukkan melalui corak berangka, keindahan bahasa, dan panduan rohani. Numerik, corak berangka seperti 11 surah, nisfu 11, 6 nombor sempurna, 10 sistem kamilah, dan 9 Asmaul Husna menunjukkan ketepatan matematik yang tersusun dalam Al-Quran. Linguistik, kefasihan bahasa Arab Al-Quran seperti dalam surah Al-Ikhlas 11 menyampaikan konsep tauhid dengan ringkas namun mendalam, mencabar manusia untuk menandinginya. Al-Quran 2 balat mantap. Rohani Al-Quran memberikan panduan tentang tauhid dan Asmaul Husna, mengaitkan hati manusia dengan makna ketuhanan dan etika sejagat. Sistem 10 kamilah, seperti standar 2+3+10 dolar atau 3+7 juga $10,
bertindak sebagai jambatan yang menyatukan dimensi numerik, linguistik, dan rohani. Contohnya, nombor 10 melambangkan kesempurnaan, selari dengan keindahan bahasa surah Al-Ikhlas dan makna rohani tauhid. 1. Contoh kesepaduan dimensi. Untuk memahami bagaimana dimensi ini bersatu, kita boleh melihat dua contoh utama. Surah Al-Ikhlas, 112, dan ayat 196 dari surah Al-Baqarah. Berikut adalah analisis ringkas. Surah Al-Ikhlas, numerik, mengandungi 4 ayat, dengan struktur ringkas yang mencerminkan kesempurnaan 4-2+2 berkait dengan konsep pasangan. Linguistik, bahasa yang padat dan jelas, menyampaikan tauhid dalam ayat-ayat pendek yang mudah dihafal. Rohani, menegaskan konsep Allah yang Maha Esa, menjadi inti keimanan. Numerik, nombor ayat 96, 2 plus 9 plus 99 berkait dengan Asmaul Husna. Linguistik, menyampaikan hukum haji dengan bahasa yang praktikal dan terperinci. Memberikan panduan rohani tentang ibadah dan pengorbanan. Untuk menggambarkan integrasi ini, berikut adalah jadwal yang membandingkan dimensi ijaz untuk kedua-dua surah. Surah nombor linguistik rohani ikhlas, 10-8-10 Ba'an, laman 6 penerangan. Carta, jadwal ini menggambarkan carta radar dengan skor numerik, linguistik hijau dan rohani merah untuk setiap surah. 1. Kepentingan logik berbilang dimensi. Logik berbilang dimensi ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sahaja teks rohani, tetapi juga karya yang mengintegrasikan sains melalui nombor, seni melalui bahasa, dan falsafah melalui makna rohani. Sistem 10 Kamilah, sebagai contoh, bukan sahaja corak numerik, tetapi juga simbol kesempurnaan yang merangkumi keindahan bahasa dan panduan rohani. Ini menjadikan Al-Quran relevan untuk semua lapisan masyarakat, dari cendekiawan hingga orang awam. Artikel seterusnya akan membincangkan kebolehcapaian Al-Quran, menunjukkan bagaimana teks ini direka untuk difahami oleh semua orang, termasuk melalui corak berangka yang mudah seperti 6 dan 10. Kebolehcapaian. Bahagian kelima daripada keajaiban numerik Al-Quran, penerokan pelbagai dimensi, dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang standing dengannya. 1. Al-Quran untuk semua. Al-Quran bukan sahaja diturunkan untuk para ulama atau cendekiawan, tetapi direka untuk difahami dan dihayati. Sistem, hayati oleh semua orang, termasuk orang awam. Kebolehcapaian Al-Quran merujuk kepada kemudahan teks ini sampai ke tangan pembaca dan difahami tanpa memerlukan latar belakang akademik yang tinggi. Bab ini meneroka bagaimana Al-Quran melalui bahasa yang jelas, corak berangka yang mudah, dan panduan praktikal memastikan kebolehcapaian ini. 2. Elemen kebolehcapaian Al-Quran mempunyai beberapa ciri yang menjadikannya mudah diakses oleh semua. Bahasa jelas. Surah Al-Ikhlas 112 misalnya menyampaikan konsep tauhid yang mendalam dalam hanya 4 ayat yang ringkas dan mudah dihafal. Ayat seperti Qul huwa Allahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, adalah contoh bahasa yang langsung tetapi penuh makna. Corak berangka. Corak berangka seperti 6, nombor sempurna daripada 1 plus 1 plus 46, 10, sistem 10 Kamilah, dan 57, nisfu 111, adalah mudah difahami dan memberikan gambaran visual tentang struktur ilahi Al-Quran. Panduan praktikal. Hukum-hukum seperti dalam Al-Quran 2196 tentang haji memberikan panduan yang jelas dan praktikal untuk kehidupan seharian. Berikut adalah jadwal yang menggambarkan elemen kebolehcapaian ini. Elemen kebolehcapaian, contoh bahasa yang jelas. Surah Al-Ikhlas, 4 ayat, tauhid. Corak berangka, 6, 57. Panduan praktikal Al-Baqarah 26, hukum haji. Carta, jadwal ini menggambarkan carta bar dengan bar berwarna biru, hijau, corak berangka dan kuning, panduan praktikal. 1. Contoh kebolehcapaian dalam Al-Quran. Untuk menunjukkan kebolehcapaian Al-Quran, berikut adalah beberapa contoh spesifik. Surah Al-Ikhlas, dalam hanya 4 ayat, surah ini menjelaskan sifat Allah dengan bahasa yang mudah difahami oleh semua, termasuk kanak-kanak dan orang baru dalam Islam. Nombor berangka, nombor seperti 6, nombor sempurna dan 10, sistem 10 Kamilah, memberikan gambaran visual yang membantu pembaca memahami struktur Al-Quran tanpa memerlukan pengetahuan matematik lanjutan. Hukum haji, Al-Quran 296 memberikan panduan praktikal tentang ibadah haji,
seperti kewajipan menyempurnakan ibadah atau menggantikannya dengan puasa yang mudah diikuti oleh umat Islam. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa Al-Quran direka untuk diakses oleh semua lapisan masyarakat, menjadikan mukjizatnya bukan sahaja untuk golongan terpelajar tetapi juga untuk orang awam. Artikel seterusnya akan membincangkan keabadian Al-Quran, termasuk bagaimana konsep sentiasa aktif memastikan teks ini kekal relevan melalui zaman. Keabadian sentiasa aktif. Bahagian ke-6 daripada keajaiban numerik Al-Quran. Penerokaan pelbagai dimensi. Dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengannya. Al-Quran. Sah. Konsep keabadian. Al-Quran, keabadian Al-Quran merujuk kepada sifatnya yang kekal relevan dan terpelihara sepanjang zaman. Al-Quran bukan sahaja teks suci yang kekal dari segi kandungan, tetapi juga sentiasa aktif melalui pemeliharaan tradisional dan kehadiran dalam platform moden. Istilah sentiasa aktif dalam konteks ini merujuk kepada keupayaan Al-Quran untuk terus diakses, dihargai dan diamalkan dalam era digital, menjadikan mukjizatnya hidup di setiap zaman. 2. Mekanisme pelaksanaan keabadian Al-Quran disokong oleh beberapa mekanisme utama yang memastikan teks ini kekal utuh dan relevan. Kodeks Uthmaniyah disusun pada sekitar 650 CE di bawah Khalifah Uthman ibn Affan. Kodeks ini menyeragamkan teks Al-Quran dalam dialek Quraisy, memastikan tiada perubahan dalam teks asal. Salinan kodeks ini disebarkan ke pelbagai pusat Islam, menjadi asas pemeliharaan. Tradisi hafiz jutaan umat Islam di seluruh dunia menghafal Al-Quran secara lisan, memastikan teks ini terpelihara melalui ingatan kolektif umat. Tradisi ini kekal kuat sehingga hari ini. Platform digital. Dalam era moden, Al-Quran boleh diakses melalui aplikasi seperti Quran.com, iQuran dan Muslim Pro, menjadikannya mudah dicapai oleh berbilion pengguna di seluruh dunia. Berikut adalah jadual yang menggambarkan mekanisme pemeliharaan ini. Mekanisme pelaksanaan penerangan Kodeks Uthmaniyah. Teks standar Al-Quran sejak 690 CE. Tradisi hafiz hafalan lisan oleh jutaan umat Islam. Platform digital. Aplikasi seperti Quran.com. Penerangan karta. Jadwal ini menggambarkan carta bar dengan bar berwarna biru, hijau, tradisi hafiz, dan kuning, platform digital. 1. Sentiasa aktif. Kehadiran digital. Istilah sentiasa aktif merujuk kepada kehadiran Al-Quran dalam platform digital yang memudahkan akses sejagat. Aplikasi dan laman web moden telah meningkatkan kebolehcapaian Al-Quran, membolehkan pengguna membaca, mendengar dan mempelajari teks ini dengan mudah. Berikut adalah beberapa platform digital popular. Platform Popularity Center. Quran.com 40, iQuran 30, Muslim Pro 20, lain-lain 10 penerangan. Carta. Jadual ini menggambarkan carta pai dengan segmen berwarna biru, hijau iQuran, kuning Muslim Pro, dan kelabu lain-lain. Platform seperti Quran.com menawarkan terjemahan, tafsir, dan bacaan audio, manakala iQuran dan Muslim Pro menyediakan ciri seperti peringatan solat dan pembelajaran interaktif. Ini memastikan Al-Quran kekal sentiasa aktif dalam kehidupan moden. Artikel seterusnya akan membincangkan visualisasi corak berangka, termasuk bagaimana nombor seperti 112 dan mimul 7 digambarkan dalam carta untuk memahami ijaz Al-Quran. Visualisasi corak berangka bahagian ke-7 daripada keajaiban numerik Al-Quran. Penerokaan pelbagai dimensi. Dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengannya. 1. Pengenalan kepada visualisasi. Visualisasi corak berangka examination itu memperbaca miri kulturik bangsa merik supaya lebih jelas dan bagi menarik. Dalam bab ini, corak berangka seperti jumlah surah 19, nisfu surah 57, dan muqatta'at digambarkan melalui jadual yang mewakili carta. Tujuannya adalah untuk menjadikan konsep ijaz Al-Quran lebih mudah difahami oleh orang awam melalui gambaran visual yang ringkas. 2. Carta bar utama. Carta bar utama menggambarkan nombor-nombor utama dalam struktur Al-Quran, menyerlahkan corak berangka yang menjadi teras ijaz Al-Quran. Unsur Al-Quran nilai berangka jumlah surah 111, nisfu. Surah 572 nombor sempurna plus 1 maddal. Sistem kami 10-10 Asmaul Husna 9 simetri putih 2006. Geometri 5 kuili 4 dol 6 muqatta'at 14 penerangan. Carta. Jadual ini menggambarkan carta bar dengan bar berwarna biru, kelas hijau baik, kuning, 6 kumengu, tuna, jambu, tunu, rabu, kelabu, dan merah tua.
Jadual ini menunjukkan bagaimana nombor-nombor ini saling berkait, seperti 57 sebagai separuh daripada 116 dan 6 sebagai nombor sempurna, Sun plus Modul. Sada. Surat Muqatta'at Podul Dedo Jujur adalah plantage mungkin kiraan perkataan dalam surah-surah yang mengandungi huruf Muqatta'at. Berikut adalah jadual yang menggambarkan anggaran kiraan perkataan dalam beberapa surah dengan Muqatta'at. Surah dengan Muqatta'at. Kiraan ini perkainan. Surimba, Slim, Sam Surah Judu, Alif Mim Tanim. Jadwal ini menggambarkan carta bar dengan bar berwarna biru, surah 2, hijau, surah 3, dan kuning, surah 7. Nota, anggaran kiraan perkataan untuk pola 237 adalah berdasarkan analisis awal dan memerlukan pengesahan lanjutan. Pola ini mungkin merujuk kepada kiraan perkataan dalam 12 surah tertentu yang mengandungi Muqatta'at. 1. Carta radar. Carta radar membandingkan dimensi jaz Al-Quran, numerik, linguistik, rohani untuk dua surah utama, Al-Ikhlas 113 dan Al-Baqarah 156. Jadwal berikut menggambarkan skor bagi setiap dimensi. Surah nombor linguistik rohani Ikhlas 111, 10-8-10 Al-Baqarah 28-6-7. Penerangan. Carta. Jadwal ini menggambarkan carta radar dengan skor numerik, linguistik hijau dan rohani merah untuk setiap surah. Carta ini menunjukkan bagaimana surah Al-Ikhlas cemerlang dalam dimensi numerik dan rohani, manakala Al-Baqarah menawarkan keseimbangan antara ketiga-tiga dimensi. Artikel seterusnya akan membincangkan bagaimana kekaburan seperti pola 237 dan istilah musyaf utnani ditangani untuk memperjelas ijaz Al-Quran. Menangani kekaburan bahagian ke-8 daripada keajaiban numerik Al-Quran, penerokaan pelbagai dimensi. Dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengannya. 1. Pengenalan kepada kekaburan. Dalam penerokaan Aiz Al-Quran terdapat beberapa istilah dan konsep yang mungkin menimbulkan kekeliruan, seperti pola 237, musyaf utnani, dan sentiasa aktif. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah ini dengan cara yang mudah difahami, memastikan pembaca awam dapat menghargai keajaiban numerik Al-Quran tanpa kekeliruan. 2. Pola 237. Pola 237 merujuk kepada kemungkinan hubungan berangka di mana 2 plus Q plus 7 $12. Anggapan awal ini berkait dengan kiraan perkataan dalam 12 surah huruf terputus seperti alif lim. Berikut adalah contoh anggaran kiraan perkataan dalam beberapa surah dengan Muqatta'at. Surah dengan Muqatta'at. Surah 2, surah 3, alif lam mim, 6 surah 7, alif lam mim penerangan. Carta. Jadwal ini menggambarkan carta bar dengan bar berwarna biru, hijau, thinking, dan kuning. Nota. Anggapan bahawa pola 237 berkait dengan kiraan perkataan dalam dua surah Muqatta'at memerlukan analisis lanjutan untuk tangsa. Kajian mendalam terhadap teks dan manuskrip awal boleh memberikan pencerahan lanjut. 1. Musyaf Uthmanani. Istilah Musyaf Uthmanani merujuk kepada Kodeks Uthmaniyah, teks standar Al-Quran yang disusun di bawah Khalifah Uthman ibn Affan sekitar 640 CE. Kodeks ini menggunakan rasam tanpa titik, tulisan asas tanpa tanda baca, yang memastikan corak berangka seperti jumlah 114 surah dan simetri 57 nisfu 115 kekal utuh. Penjelasan ini menghilangkan kekeliruan dengan mengesahkan bahawa Musyaf Uthmanani adalah sinonim untuk teks asal Al-Quran yang terpelihara. Contoh corak berangka yang ada 19 surah, Sandola Satma 6 dom, nombor sempurna. 5.11 mencerminkan simetri. 2 surah Muqatta'at, ketekalan struktur huruf rosa. Sada, sentiasa aktif. Istilah sentiasa aktif merujuk kepada keabadian Al-Quran dan kehadirannya dalam platform digital moden. Al-Quran kekal relevan melalui pemeliharaan tradisional seperti Kodeks Uthmaniyah dan tradisi Hafiz, serta akses digital melalui aplikasi seperti Quran.iQuran dan Muslim Pro. Berikut adalah gambaran populariti platform digital. Platform populariti Quran.com 40, iQuran 30, Muslim Pro 10, lain-lain penerangan. Carta. Jadwal ini menggambarkan carta pie dengan segmen berwarna biru, Quran.com, hijau, iQuran, kuning dan kelabu lain-lain. Kehadiran digital ini memastikan Al-Quran mudah diakses oleh berbilion pengguna, menjadikan mukjizatnya sentiasa aktif dalam kehidupan modern.
Artikel seterusnya akan merumuskan peneroka ijaz Al-Quran, menyerlahkan kepentingan corak berangka dan keabadian teks ini. Kesimpulan bahagian ke-9 daripada keajaiban numerik Quran, penerokaan pelbagai dimensi. Dan jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang setanding dengannya. Sar ringkasan, ijaz Al-Quran atau sifat mukjizat Al-Quran terjelma melalui pelbagai dimensi, linguistik, rohani, dan numerik. Dalam siri ini, kita telah memberi tumpuan kepada aspek numerik atau kiraan adada yang dipelihara dengan sempurna oleh Kodeks Uthmaniyah. Kodeks ini disusun pada sekitar 650 CE, memastikan keutuhan 114 surah dan kira-kira 6,236 ayat mengikut kiraat Hafs, menjadi asas kepada corak berangka yang menakjubkan. Corak berangka seperti berikut telah menyerlahkan keajaiban Al-Quran. 2. Melambangkan konsep pasangan. Al-Quran 36, terutama dalam surah Al-Ikhlas. 57. Separuh daripada belas surah mencerminkan simetri. 17 menggabungkan 7 syurga 7 dan penjaglas. Al-Quran 24 likur. 6 berkait dengan surah 96, 19 ayat. Pola 2-3 Pola kanan-kinan rujuk kepada 2-25 ayat berkaitan dalam 12 surah Muqatta'at. Corak ini mencerminkan logik berbagai dimensi yang menyatukan nombor, bahasa, dan makna rohani, menjadikan Al-Quran teks yang kekal relevan dan tidak dapat ditandingi. 1. Kepentingan Kodeks Uthmaniyah. Kodeks Uthmaniyah adalah kunci kepada pemeliharaan teks Al-Quran, memastikan corak berangka seperti 111 surah, simetri 57 dan 29 surah Muqatta'at kekal utuh. Dengan rasem tanpa titik, kodeks ini mengekalkan struktur asal Al-Quran, membolehkan umat Islam di seluruh dunia mengakses teks yang sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan ini diperkuat oleh tradisi hafiz dan, pada zaman moden, platform digital seperti Quran.com. 2. Kebolehcapaian dan keabadian Al-Quran direka untuk orang awam dengan bahasa yang jelas, surah Al-Ikhlas, korak berangka yang mudah, 6-10 limbu tudu, dan panduan praktikal, sin hukum haji dalam Al-Quran 2-6. Keabadian Al-Quran atau sifat sentiasa aktif dipastikan melalui pemeliharaan tradisional dan kehadiran digital, menjadikan teks ini relevan untuk semua zaman. Berikut adalah jadual yang meringkaskan elemen utama ijaz Al-Quran, unsur jaz. Contoh nombor 11, mimba judul 6-10-99. Linguistik surah Al-Ikhlas, 4 ayat, rohani tauhid Asma'ul Husna. Pelaksanaan Kodeks Uthmaniyah, Quran.com. Penerangan carta. Jadual ini menggambarkan carta bar dengan bar berwarna biru, hijau, linguistik, kuning, rohani, dan merah. 1. Penutup penerokaan ini menunjukkan bahawa ijaz Al-Quran bukan sahaja terletak pada keindahan bahasa atau panduan rohani, tetapi juga pada keajaiban numerik yang tersusun rapi. Corak seperti Saftu 12, 57, 20+19, 6 dolar, dan pola 2-7 mencerminkan ketepatan ilahi yang kekal memukau. Dengan pemeliharaan Kodeks Uthmaniyah dan kehadiran digital, Al-Quran terus menjadi sumber inspirasi dan keajaiban untuk manusia sejagat. Menyerlahkan mukjizat Al-Quran melalui dimensi linguistik, rohani, dan berangka, dengan fokus pada Kodeks Uthmaniyah sebagai asas pemeliharaan. Berikut adalah intipati utama. 1. Diterbitkan 60 CE, 2, 3, 11, 5, 6, 10, 9, 9, 25, 11. Kiraan perkataan surah 2, 3, 7. Membandingkan dimensi numerik, linguistik, rohani. Surah Al-Ikhlas, Al-Baqarah 296. Popularity platform digital Quran.com 40%, iQuran 3%. Ijaz Al-Quran menggabungkan keajaiban berangkat 12 metode bulan-bulan, numemel membambimiri bahasa dan rohani pelihara Kodeks Uthmaniyah. Al-Quran kekal relevan, mudah diakses melalui bahasa jelas, corak berangka, dan platform digital, menjadikannya mukjizat abadi untuk semua. Analisis pola 2-3 menuju kiraan perkataan Muqatta'at. Semakan manuskrip World.com. Kajian impak intelektual disipl Quran. Teks tersebut menekankan bahawa corak berangka Al-Quran 6, 10, 57 dan bahasa yang surah Al-Ikhlas menjadikannya boleh diakses oleh semua. Visualisasi yang disediakan memudahkan konsep berangka yang kompleks menjadi carta yang jelas, membolehkan pembaca bukan akademik menghayati struktur Al-Quran. Contohnya,
Nombor 6, 1+6 ialah nombor yang sempurna, mudah difahami sebagai simbol kesempurnaan ilahi. Carta Pi menunjukkan cara platform digital menjadikan Al-Quran boleh diakses secara global, mengukuhkan sifat sentiasa aktifnya. Seperti yang dicadangkan dalam teks, SATA menjalankan kajian bilangan perkataan terperinci untuk surah untuk mengesahkan hipotesis 2 + 3 + 12. 2. Periksa manuskrip awal Al-Quran untuk mengesahkan Kodeks Uthmaniyah dan ketekalan berangkanya. 3. Terokai kesan platform seperti Quran.com pada penglibatan Al-Quran global yang berpotensi menganalisis data atau ciri pengguna. Keajaiban berangka Al-Quran yang dipelihara oleh Kodeks Uthmaniyah menunjukkan keajaiban berbilang dimensi yang menyepadukan nombor, bahasa, dan kerohanian. Corak seperti 115, 57, 275, 55, dan potensi 2 korak menyerlahkan ketepatan ilahi. Kebolehcapaian Al-Quran dan kaitan abadi disokong oleh cara tradisional dan digital, memastikan ia kekal sebagai ajaiban hidup untuk semua. Carta yang disediakan menggambarkan corak ini, menjadikan ijazah Al-Quran boleh diakses dan menarik untuk khalayak yang luas. Al-Quran, kitab suci agama Islam, berdiri sebagai cahaya wahyu ilahi, menerangi jalan bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam percaya bahawa Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW lebih 1400 tahun yang lalu. Komunikasi ilahi ini telah dipelihara dalam bentuk asalnya, tidak disentuh dan tidak diubah, berfungsi sebagai panduan untuk semua aspek kehidupan. Sifatnya yang ajaib menjelma dalam pelbagai dimensi, menawan hati dan minda selama berabad-abad. Kefasihan, kedalaman, dan kebijaksanaan Al-Quran telah memberi inspirasi kepada ramai individu, sarjana, dan pemikir sepanjang sejarah. Satu aspek menarik kitab suci ini adalah keajaiban numerikalnya, yang dikenali sebagai ijaz Al-Quran. Corak berangka ini bukan sekadar urutan rawak, tetapi ditenun dengan rumit ke dalam struktur Al-Quran, mendedahkan lapisan makna dan tujuan yang lebih dalam. Corak dan keharmonian berangka yang rumit ini menunjukkan reka bentuk ilahi. Seterusnya mengukuhkan status Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Ketepatan dan ketekalan corak ini berada di luar kemampuan manusia, menunjukkan kebijaksanaan pencipta yang tidak terhingga. Daripada susunan ayat dan surahnya yang tepat hingga kepada pengulangan nombor tertentu, Al-Quran memperkenalkan permaidani kepentingan berangka yang menakjubkan. Setiap nombor, setiap corak mempunyai makna tertentu dan menyumbang kepada mesej keseluruhan Al-Quran. Corak ini bukanlah kejadian rawak, tetapi susunan yang disengajakan yang menyampaikan makna rohani yang mendalam. Ia mengajak orang yang beriman untuk merenungkan kebijaksanaan ilahi yang tertanam dalam teks dan untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang iman mereka. Al-Quran secara keseluruhannya adalah bukti kebijaksanaan dan pengetahuan pencipta yang tidak terbatas. Ajarannya merangkumi semua aspek kehidupan, memberi panduan, keselesaan, dan inspirasi kepada mereka yang mencarinya. Esei ini akan mengupas dunia menarik corak berangka yang terdapat dalam Al-Quran. Kita akan meneroka kepentingan corak ini, bagaimana ia ditemui, dan apa yang didedahkan tentang sifat ilahi Al-Quran. Kita akan meneroka kepentingannya dan bagaimana ia menyumbang kepada mesej keseluruhan Islam. Corak ini bukan sekadar keanehan matematik. Ia adalah tanda-tanda mendalam yang mengajak renungan dan refleksi. Corak ini bukanlah kebetulan semata-mata. Ia adalah tanda-tanda ilahi yang mengajak renungan dan menegaskan semula asal-usul ilahi Al-Quran. Ia mencabar kita untuk melihat di sebalik permukaan dan menghargai kebijaksanaan yang lebih mendalam yang terkandung dalam teks suci. Sertai kami dalam perjalanan untuk mendedahkan keajaiban berangka Al-Quran. Bersama-sama kita akan membongkar lapisan makna yang tersembunyi dan mengagumi kerumitan ilahi yang menjadikan Al-Quran keajaiban abadi. Pemeliharaan keajaiban berangka Al-Quran adalah bukti penjagaan rapi yang diambil oleh umat Islam awal. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Al-Quran telah disusun menjadi satu teks yang berautoriti yang dikenali sebagai Kodeks Uthmaniyah. Tugas monumental ini telah dijalankan semasa pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan. Semoga Allah meredainya, Khalifah ketiga Islam. Kodeks Uthmaniyah menyeragamkan bacaan Al-Quran dan memastikan pemeliharaannya dalam bentuk asalnya. Teks piawai ini menjadi pelan tindakan untuk semua salinan Al-Quran berikutnya.
Proses teliti yang terlibat dalam mencipta Kodeks Uthmaniyah memastikan bahawa corak berangka yang tertanam dalam Al-Quran kekal utuh. Kodeks Uthmaniyah berdiri sebagai bukti dedikasi umat Islam awal dalam memelihara kesucian Al-Quran. Penciptaannya mengukuhkan keajaiban berangka Al-Quran, menjaganya untuk generasi akan datang. Pihak ini memastikan bahawa tanda-tanda ilahi ini terus memberi inspirasi ke kongwal sebagai orang yang beriman. Al-Quran terdiri daripada 114 bab yang dikenali sebagai surah. Nombor ini 114 bukanlah sembarangan tetapi membawa makna yang mendalam. Menariknya, 114 juga adalah bilangan Nabi yang disebut dalam tradisi Islam. Keharmonian berangka antara bab-bab Al-Quran dan para Rasul Allah ini menunjukkan kepada satu rancangan ilahi yang bersatu. Setiap surah Al-Quran membincangkan pelbagai tema, daripada keesaan Tuhan kepada kisah-kisah Nabi terdahulu dan panduan moral untuk orang yang beriman. Susunan surah ini mengikut tertib tertentu, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui ilham ilahi. Susunan yang teliti ini memastikan bahawa setiap surah mengalir dengan lancar ke yang seterusnya, mewujudkan simfoni wahyu yang harmoni. Oleh itu, nombor 114 berfungsi sebagai peringatan tentang kesaling hubungan mesej Tuhan sepanjang sejarah. Ia menonjolkan kesejahteraan mesej Islam dan relevansinya kepada seluruh umat manusia. Al-Quran dengan 114 babnya berdiri sebagai panduan yang lengkap dan komprehensif untuk manusia. Bahagian 4, kepentingan 57, refleksi numerikal keseimbangan. Nombor 57 mempunyai tempat istimewa dalam rangka kerja berangka Al-Quran. Ia bukan sekadar nombor tetapi simbol keseimbangan dan keharmonian yang meresapi teks suci. Ia mewakili tepat separuh daripada jumlah surah, yaitu 114. Pembahagian ini bukanlah sembarangan tetapi disengajakan mencerminkan makna yang lebih mendalam. Keseimbangan berangka ini menggariskan penekanan Al-Quran terhadap kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Ia berfungsi sebagai peringatan bahawa keseimbangan adalah prinsip ilahi. Tambahan pula, nombor 57 muncul dalam pelbagai konteks di seluruh Al-Quran. Setiap kejadian adalah anggukan halus kepada kepentingan keseimbangan dan simetri. Contohnya, perkataan bulan Syah muncul dalam Al-Quran sebanyak 12 kali, melambangkan 12 bulan dalam kalender lunar. Manakala perkataan hari yang muncul 30 kali, mewakili bilangan hari biasa dalam sebulan. Jumlah kedua-dua nombor ini yang mewakili unit masa utama ialah 42. Jumlah ini bukanlah rawak tetapi sebahagian daripada permaidani berangka yang lebih besar, yang apabila ditambah dengan bilangan kali perkataan tahun, muncul 15 bersamaan dengan 57. Pengiraan ini mendedahkan lapisan makna yang tersembunyi. Permainan nombor yang rumit ini menonjolkan struktur Al-Quran yang teliti dan ketepatan ilahi yang tertanam dalam ayat-ayatnya. Ia adalah bukti asal-usul ilahi Al-Quran. Nombor 57 dalam perwakilan keseimbangannya berfungsi sebagai peringatan berterusan bagi orang yang beriman untuk berusaha mencapai keharmonian dalam kehidupan mereka. Ia adalah panggilan untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Keseimbangan ini merangkumi alam fizikal dan rohani, menggesa orang yang beriman untuk mencari keseimbangan dalam kehidupan seharian mereka. Menggalakkan umat Islam untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan soleh. Ia adalah pendekatan holistik terhadap kehidupan, mengintegrasikan kedua tugas duniawi dan rohani. Bahagian 5 menyingkap aturan ilahi, meneroka nombor 6, 10, 99 dan 237. Al-Quran dipenuhi dengan corak berangka, setiap satu membawa makna rohani yang mendalam. Nombor-nombor ini bukanlah rawak, ia diletakkan dengan teliti untuk menyampaikan makna dan pengajaran yang lebih mendalam untuk manusia. Nombor 6, contohnya, mewakili 6 hari penciptaan, menonjolkan kuasa mutlak Tuhan dan kesempurnaan ciptaannya. Nombor ini adalah bukti aturan ilahi dan perancangan teliti yang telah dibuat dalam penciptaan alam semesta. Nombor ini berfungsi sebagai peringatan tentang asal-usul alam semesta dan kehebatan reka bentuk Tuhan. Ia menggalakkan orang yang beriman untuk merenungkan keindahan dunia di sekeliling mereka dan menghargai perincian rumit yang membentuk kewujudan kita. Nombor 10 sering dikaitkan dengan penyempurnaan dan kesempurnaan.
Dalam banyak budaya dan agama, nombor 10 melambangkan keutuhan dan pencapaian peristiwa penting. Dalam Islam, ia penting sebagai bilangan hari Allah menggandakan pahala amalan soleh. Tempo ini yang sering disambut pada masa-masa istimewa seperti 10 hari pertama Zulhijjah berfungsi sebagai pendorong yang kuat bagi umat Islam untuk terlibat dalam ibadah dan amal jariah. Konsep ini menggalakkan orang yang beriman untuk berusaha mencapai kebenaran, mengetahui bahawa usaha mereka akan dilipat gandakan di akhirat. Ia menanamkan rasa tujuan dan desakan dalam melakukan amalan soleh, memupuk komuniti yang penuh belas kasihan dan kemurahan hati. Nombor 99 disebut dalam Al-Quran dalam konteks nama-nama Tuhan yang indah, yang dikenali sebagai Asma'ul Husna. Nama-nama ini adalah senarai komprehensif sifat-sifat yang menggambarkan sifat Tuhan. Setiap satu mendedahkan aspek yang berbeza dari intipatinya. Nama-nama ini mencerminkan sifat dan kualiti Tuhan, dan penyenaraiannya sebagai 99 menekankan rahmat dan belas kasihannya yang tidak terbatas. Setiap nama berfungsi sebagai peringatan tentang kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, menggalakkan orang yang beriman untuk menjelmakan kualiti ini dalam kehidupan mereka sendiri. Nombor 237 muncul dalam konteks kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Kisah ini adalah salah satu naratif yang paling terperinci dan mendalam dalam Al-Quran, menawarkan pengajaran tentang kesabaran, iman, dan kebijaksanaan ilahi. Ia mewakili jumlah tahun Nabi Yakub dan keluarganya tinggal di Mesir. Tempoh ini ditandai dengan dugaan dan cabaran, tetapi juga dengan campur tangan ilahi dan perjumpaan semula yang muktamad. Nombor ini, walaupun kelihatan tidak penting, menonjolkan perhatian Al-Quran terhadap perincian dan keupayaannya untuk menjalin naratif sejarah dengan pengajaran rohani yang mendalam. Ia berfungsi sebagai peringatan tentang kepentingan keluarga, iman, dan ketabahan melalui masa-masa sukar, menggambarkan bagaimana kebijaksanaan ilahi beroperasi melalui fabrik sejarah.